Tu ada gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Ada orang tanya Ustazah gimana tu. Sebenarnya dalam perjalanan balik daripada Melaka ke Seremban. Rumah kami di Seremban. Selamat petang. Masya Allah, selamat petang semua. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak? Saya tak pasti speaker ni okey ke tak ni. Macam mana nak hilangkan pin ni ya? Okey, pin. Okey, kita ada Cik Ramzi, Kasih Syah, Angah Norehan, Salma Jamal, Aida Ibrahim, Maizatu Adnan, Utama Terunggul, Saidah Hamid, Nurul Ashikin, Saidillah Lamid, Nurul Ashikin, Utama Terunggul. Selamat petang Ustazah Entim dan semua. Okey, Nurul Ashikin, Maizatu. Okey. Okay, waalaikumsalam. Ramai yang bagi salam. Alhamdulillah. Sebenarnya memang bila tengok Waze tu dah tahu dah daripada Melaka ke Seremban lalu Highway Plus ni memang akan jam. Perjalanan biasanya sejam dia jadi 2 jam lebih. Okey. Boleh lah. Ada yang jawab boleh lah. Boleh. Okey, subhanallah. Ya. Kita tengok jam. Saya nak pergi Siti Sarah Sarimah Sadri. Dari mana? Daripada Melaka nak balik Seremban Negeri Sembilan. Linda Lin, waalaikumsalam. Sama tudung kita. Ada yang kata sama tudung ya. Blue black. Memang ni tudung produk by Ustazah Asma. Kata doa lah. Okey, InsyaAllah kita mendoakan secara umum kebaikan dan kesejahteraan kepada semua. Subhanallah, Allah Akbar. Itu pesanan daripada Habib Ali yang pernah kami jumpa secara personal. Masa tu ada program. InsyaAllah kita mendoakan secara umum kebaikan dan kesejahteraan kepada semua. Okey, dah kembali semula. Tadi terputus kan? Okey, tadi terputus. Subhanallah, Allahu Akbar. Kau tengok ni, nampak ni je, biasa je. Okey, subhanallah, alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat mati Allah sekalian. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kami ni dalam perjalanan pulang ke Seremban daripada Melaka. Memang jalan jam. Tengok Waze pun memang jam. Ada masa lebih kurang 1 jam untuk kami sampai. Subhanallah, saya sihat walafiat. Saya doakan sahabat-sahabat juga sihat walafiat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya tengok kalau komen ni sahabat-sahabat semua sedang di mana dan buat apa sekarang. Ada yang baru hantar anak Semak Labu, Zaid Ahmad, Ustazah dan sahabat pecinta ilmu. Line tak okey ya. Tadi line tak okey, putus kejap. Tapi sekarang insyaAllah okey semula. Okey, kita tengok Farah Fahidah Hisham, Waalaikumsalam Fatimah Muhammad Nur, Induk Emas, Ain Jalil, Ana Syarif, Utama Terunggul is watching. Okey, Rohana Bakar, Waalaikumsalam. Ya, Ana Syarif kata line terputus. Tadi terputuskan. Dah okey balik. Datin Pelangi Biru is watching. Line tak spotting lah Ustazah Jami Ahid. Ya, tadilah. InsyaAllah sekarang okey ya. Biasalah sebab dekat highway on the way Melaka ke Seremban ni memang ada kawasan yang terputus, akan terputus. Hari saya puasa ganti dan puasa 6. Alhamdulillah bagus sangat Nur Ashikin Uzma. Ya, kita cuba sedaya upaya untuk habiskan
puasa 6 Syawal. Walaupun sunat, ia sangat dituntut. Faham cuti sampai esok? Wah, faham cuti apa? Seronoknya cuti. Kalau sebut cuti je seronok kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada cuti apa faham? Keputeraan ke? Okey, tuan-puan, Masya Allah. Nanti kita nak cakap apa petang ni? Ada something. Saya baru balik dari Melaka. Ya, semoga sampai ke destinasi betul. Belakang tu nampak kau yang bergerak-gerak tu ada anak kecil seorang je, yang lain semua dah tidur kepenatan. Ya, sihat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Okey. 800 orang. Kita tunggu 1,000. Kita mulakan perkongsian kita. Selamat Hari Raya, mak azir batin. Saya pun ni. Okey, saya nak print this comment. Okey, Masya Allah, Sarah Munira. Kita tengok. Okey, Nas Naila. Betul ya? Okey. Saya di rumah. Ada yang di rumah. Okey. Rabiah Bakyah is watching. Ni macam tak bergerak komen kejap. Ada lagi komen bawah. Banyak lagi je. Oh, ada pergi Gombadak hari tu. Okey. Okey. Subhanallah, 920. Saya pun dah perjalanan balik dari hantar anak balik asrama Sekolah Agama Datuk Haji Mustafa. Jam juga ni di Teraci Pilah. Lepas dengar perkongsian Ustazah puasa-puasa 6 tu, saya semangat berpuasa. Siap ajak lagi adik kakak puasa sama. Masya Allah, Farazana Maktar. Alhamdulillah. Kan sebenarnya itulah majlis-majlis ilmu ni, perkongsian-perkongsian ni, dia sangat membantu kita menaikkan iman. Iman ni adalah membawa maksud kepercayaan. Bila kita ada ilmu, ada pengetahuan, kita baru ada percaya. Percaya tentang kepercayaan apa? Tentang pahalanya, tentang ganjarannya, kepercayaan tentang janji Allah. Jadi bila naik ada kepercayaan, kita akan bergerak dengan apa yang kita percaya. Betul kan? Tuan-tuan sekalian. Contoh bila kita percaya sesuatu produk itu bagus, jadi kita akan makan, kita akan merasai. Kita akan mula merasai. Belakang tu Fatimah ya. Kita mula merasai maksudnya kebaikannya lah. Kalau kita percaya masak macam ni jadi sedap, bukankah kita akan buat macam yang kita percaya tu? Kita tengok resepi, lepas tu kita tengok orang tu tunjuk dan testimoni kata sedap. Lepas tu sebab kita percaya, sebab tengok testimoni orang kata restoran tu sedap, walaupun jauh kita akan pergi. Dan bagaimana kita nak meningkatkan iman, kepercayaan kepada ganjaran pahala, kelebihan, amalan-amalan ibadah, zikir, amalan puasa sunat contohnya, dia mesti melalui jalan ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Majlis ilmu lah. Kalau nak dapat hiburan, majlis hiburan. Kalau maksiat, adalah wadah dia ataupun tempatnya untuk maksiat. Ilmu, majlis ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita jadi meningkat keyakinan dan kepercayaan, keimanan. Bila kita percaya, kita akan bertindak mengikut kepercayaan. Sebenarnya bukan senang nak puasa sunat Syawal ni. Bukan senang. Dalam situasi rumah terbuka, dalam situasi orang kiri kanan kita makan kat tempat kerja, dan situasi sekolah kita mengajar kan, penat, keluarkan suara, berdiri. Subhanallah, bulan Ramadan semua orang puasa. Tapi sebab ada iman, sebab ada sistem kepercayaan tu, sebab kita iman ni sangat subjektif. Maksudnya keimanan kita berbeza. Kita nak ada kayu ukur, kita ni beriman, kayu ukur bahagia kan. Contoh benda-benda yang subjektif pada hati ni, benda yang tak nampak ni, tetapi ia boleh terlihat dengan perbuatan. Saya lepas prepare untuk makan malam. Hari ni prepare awal sebab nak catch up previous live. Ustazah, saya maraton kuliah Riyadhus Shalihin dari episod 1. Subhanallah, Puan Farah Abdullah, terima kasih. Mungkin Puan Farah Abdullah baru mengikuti kuliah Riyadhus Shalihin. Jadi sekarang kita dah siri 150 lebih, 154 153. Jadi ada yang maraton. Masya Allah, sangat baik.
Bila tulis prep tu, saya jadi teringatlah pasal prep. Sebab dia tulis saya prepare awal, bukan prep. Sekarang ni isu banyak pasal apa tu, apa sekalian. Dan ramai juga, bukanlah ramai sangat, tapi adalah yang bertanya tu. Kan isu orang prep makanan ni. Orang prep makanan, simpan makanan, nak menghadapi kemarau, nak menghadapi kata zaman terputus bekalan makanan. Betul tak tuan-puan sekalian? Ada yang simpan beras, simpan gandum, simpan air banyak-banyak, simpan macam-macam lah, makanan segera, Maggi, pelbagai lagi lah. Kerana apa ni, dijangkakan kemarau. Memang ya, kita tengok krisis makanan. Macam mana? Tak, okey, krisis makanan dunia, kan, katanya krisis makanan dunia. Dan sekarang dah banyak negara pembekal dah stop dulu, bukan buat sekatan, maksudnya menghentikan ekspor. Negara pembekal utama gandum, dan kita tengok apa ni, biji jagung lah, apalah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, memang ada je yang tanya, Ustazah prep tak? Ustazah buat persiapan tak? Kan, buat simpanan bahan makanan. Dalam bab ni, tuan-puan sekalian, saya harap sahabat-sahabat jangan hanya membaca dan mendengar daripada satu sumber. Untuk menyimpan makanan ni, sebenarnya kalau kita tengok kisah zaman Rasulullah, kita pergi dulu kisah zaman apa, kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika menafsirkan mimpi, yang mana raja ataupun pemerintah tu kan bermimpi, mimpi 7 ekor lembu kurus. Macam mana mimpi Nabi Yusuf tu? Okey, kan ingat tak? Lepas tu Nabi Yusuf alaihi salam, saya tak ingat detail mimpi detail mimpi raja tu. Masa tu Nabi Yusuf kan dalam penjara beberapa tahun, berapa lama kan. Lepas tu ditafsirkan daripada mimpi Nabi Yusuf tu, akan berlaku musim kemarau yang panjang. Tak silap, kemarau akan berlaku sepanjang 7 tahun je. Jadi 7 tahun terawal, jadi ada tempoh lagi kemarau akan berlaku sekian-sekian. Maksudnya kemarau ataupun prep makanan, ataupun berlakunya terputus bekalan makanan dunia ni, bukan berlaku sekarang je. Sentiasa berlaku. Zaman Rasul juga berlaku, zaman para khalifah, zaman selepas tu memang ada waktu ketikanya bumi ataupun dunia ni mengalami situasi terputus, kekurangan bekalan makanan tidak mencukupi untuk penduduk, untuk manusia. Okey, saya nak pasal Nabi Yusuf AS. Raja tu bila dia tahu tentang pasal tafsiran mimpi tu, raja ni yang buat preparation. Maksudnya contoh negara kita Malaysia, krisis makanan ni dah keluar dah dalam berita kan. Dan ia bukan satu jangkaan, tapi dah jadi satu realiti lah yang perlu kita terima dan kita hadapi dengan tenang. Jadi dalam situasi begini, kita meletakkan kepercayaan kepada kerajaan kita, pemimpin kita, pemerintah. Dan sepatutnya memang pemimpin dan pemerintah lah yang membuat prep, membuat persiapan untuk memastikan bekalan makanan untuk rakyat cukup. Sebab yang ada kuasa besar ataupun kuasa ekonomi ataupun kuasa yang boleh menggunakan segala aset jentera apa adalah pihak kerajaan lah. Mungkin nak menyediakan gudang-gudang, apa sajalah, membuat kawalan harga. Sebab apabila rakyat yang buat prep masing-masing, saya bukan nak macam, saya bukan siapa-siapa ya tuan-puan sekalian, semua ni kita fikir dia akan jadi monopoli lah. Orang kaya, orang jutawan, orang kaya, orang berkemampuan memang mampu beli. Orang miskin macam mana?
Kalau kita fikir orang miskin macam mana. Sebab itu dalam menyimpan makanan perlu ada kawalan juga supaya makanan dalam pasaran tetap mencukupi untuk semua. Sebab boleh jadi orang yang kaya, dia boleh buat store, dia boleh sewa gudang, dia boleh buat apa saja, dia boleh macam-macam lah. Subhanallah. Dan kalau kita ingat, ini bukan saya nak nakutkan ke, zaman-zaman kalau perang, zaman perang Jepun dulu pun apa, yelah zaman perang ke apa, mana-mana tempat penyimpanan makanan akan diserang, maksudnya akan menjadi tumpuan. Jadi tumpuan. Itu hari kita tengok ada kisah, macam kisah tu daripada adaptasi kisah benar. Bagaimana sebuah rumah yang yelah dia berkemampuan, jadi dia kumpul banyak. Tapi bila penduduk kampung yang lapar kebuluran, mereka dah tak fikir dah. Mereka mengambil maksudnya simpanan tu secara ganas, secara kasar. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya saya sendiri mula fikir antara sebab kita buat perkampungan hijrah city tu, hijrah village tu kan, kita nak bentuk survival, community survival. Maksudnya hijrah village, perkampungan hijrah tu yang kita panggil sebenarnya hijrah city, bandar hijrah. Tapi bila kita fikir kita nak membentuk tanah 42 ekar tu, dalam tu ada ternak lembu, kambing, itik, ayam. Lepas tu ada ternak ikan. Lepas tu pertanian kan, nak tanam sayur-sayur, buah-buah. Lepas tu macam tu lah. Sebenarnya nak wujudkan satu komuniti yang sebenarnya kita boleh bina di kampung. Contoh, kalau yang duduk sekitar kampung. Tapi sekarang ni ingat tak dulu masa kita kecil-kecil, kalau saya lah, kalau dia lukis gambaran kampung, kita lukis rumah, lepas tu ada itik, ada lembu, ada ayam, lepas tu ada tempat, lepas tu ada bukit, lepas tu ada tempat macam sawah. Ingat tak? Maksudnya sekarang ni benda tu tak berlaku sebab kita semua bergantung kepada bekalan di kedai. Di restoran kedai. Nak beli ayam kedai, nak beli daging kedai, nak beli sayur semua kedai. Kedai ni umum lah, kedai kecil atau kedai besar, mall ke, ataupun kedai-kedai kecil, kedai runcit. Jadi di situlah tempat. Jadi tuan-puan sekalian, kami sendiri memang pelihara banyak anak pedaging di rumah. Yelah beli sangka. Memang mungkin orang kata sebab ada kawasan pun bukan luas. Lepas tu mula menanam sayur-sayur sendiri. Lepas tu sekarang kami plan nak beli tangki yang besar untuk ikan tilapia. Ikan tilapia. Dan kita tahu sekarang bekalan ayam memang makin susah nak dapat. Kawan-kawan kata carilah mana-mana ni. Kita tak tahu isunya pembekal, diorang tahan stok supaya nak naikkan harga. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam industri makanan ni. Jadi sebab tu saya sebut, jika ketika berlaku peristiwa Nabi Yusuf menafsirkan mimpi, yang buat prep dan persiapan untuk memastikan bekalan makanan cukup dalam tempoh kemarau, dijangkakan 7 tahun, dikatakan 7 tahun masa zaman Nabi Yusuf tu. Subhanallah, yang pihak yang bersungguh-sungguh dan yang membuat persiapan adalah pihak pemerintah kerajaan. Jadi subhanallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, sebenarnya prep ataupun kita kata penyimpanan stok makanan ni, biasa kalau kita memang simpan stok sebab buat persiapan untuk, kadang kita beli untuk 1 minggu. Perasan tak? Kita beli lauk untuk 1 minggu, beli lauk untuk 2 minggu, beli lauk untuk 1 bulan terus. Itu kaedah kita untuk survival by bulan. Lepas tu ada juga yang simpan makanan stok untuk supaya ready sambut tetamu. Ni kenapa ni ada beli? Ni kalau tetamu datang anytime boleh masak. Okey, ini standby, jangan sentuh. Yang ni bahagian kalau tetamu datang. Dia dah ada dah mihunnya di satu tempat, itu ada ruang untuk tetamu. Sebab kalau tak ada buat maksudnya terus asyikkan macam tu, nanti ada bahan yang tak cukup kalau tetamu datang. Contoh ada orang dia prep, dia buat persiapan untuk satu bahagian tu. Ini kalau tetamu datang, nak mudah. Ada sos spaghetti, lepas tu ada spaghetti, okey rebus kejap, tetamu datang mengejut pun bolehlah masak spaghetti. Contohlah.
Okey, subhanallah. Itu prep yang sangat bagus. Kalau Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah memang ada sahabat yang menyimpan sikit bekalan makanan, dan bila ada yang kebuluran mereka keluarkan makanan. Jadi tuan-puan sekalian, saya menyarankan kepada sesiapa yang macam nak buat persiapan menyimpan bekalan makanan, anda kena berniat, bukan niat untuk makan seorang-seorang, bukan niat untuk tak apa, yang penting keluarga kita, anak-anak kita, yang penting kita dapat makan. Kita, maksudnya sebenarnya semua ni ujian lah, ujian bagi kita. Kita fikirkan, contohnya siapa yang ada tanah mula menanam kan, dia niat insya-Allah nanti dengan hasil tanaman ni boleh bantu ramai orang. Okey, lepas tu dia ada tanah, dia boleh menternak, dia pun ternak insya-Allah nanti. Orang yang berniat prep makanan sebegini, apa yang akan berlaku? Allah akan beri subur. Tanahnya subur, binatangnya sihat-sihat, gemuk-gemuk, Allah akan permudahkan. Tuan-puan sekalian, doakan. Hari Selasa ni kami akan pergi ziarah ladang nenas, dikatakan antara peladang yang sangat berjaya dan besar yang di Bangi, saya seramai yang tahu. Sebab kami juga dalam proses untuk peladangan, sebab kita dah melalui fasa insya-Allah berjaya dalam bidang peternakan di bawah ladang ternak Umah tu kan, ladang ternak Umah tu di Kapur Sungai Yu tu. Yang bakal masuk lagi lembu beribu lah. Untuk ibadah korban ni ada dan 2,000 ekor lembu. Lepas tu ada kambing, ada biri-biri. Jadi sekarang kita nak pergi tim kita. Saya bukan kata tim kami, tim kita. Anda sebagai tim kami. Kita akan pergi kepada pertanian pula. Jadi kita tengok apa makanan kan, pertanian yang boleh survive. Macam tu lah yang kita boleh survive ni. Kita apa boleh apa, boleh hidup, boleh meneruskan. Jadi lestari, kita panggil lestari, kelestarian. Sustain, kelestarian hidup. Jadi rantaian untuk kelestarian hidup kita sekarang seolahnya memang bergantung kepada import. Kita kena sedar, saya dulu kerja bahagian halal, ayam, pembekal ayam dan negara kita memang masih lagi memang bergantung kepada import. Negara terbesar, antara pengekspor ayam terbesar dunia adalah Brazil. Ayam Arab Saudi pun ambil daripada macam tu lah, daripada Brazil. Banyak seluruh dunia. Jadi kita pembekal apa? Malaysia pembekal apa? Sebab itu negara yang bukan pembekal paling bimbang lah. Sebab dia bukan pembekal, maksudnya dia pengimport. Jadi bila berlaku krisis makanan, negara pembekal memang akan stopkan untuk ekspor sebab memikirkan untuk penduduk setempat. Jadi sebab itu siapa yang ada tanah manfaatkan. Siapa yang ada ruang kat rumah manfaatkan. Alah, beli tong tak berapa besar, mungkin waktu ayam tak ada, bekalan daging terputus, kita boleh survive dengan ikan kan. Ikan yang paling mudah ikan tu lah. Ada orang kata saya tak makan ikan yang tawar, saya tak makan ikan tu hanyir. Bila sebenarnya kita dah kena belajar makan apa yang ada. Makan ni, ini bukan nak buat panik ni. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian. Kalau orang tanya Ustazah ada buat simpan stok? Tak ada. Kami tak adalah buat apa-apa pasal nak prep, nak simpan ni. Dan saya tidak pelekehkan usaha orang yang buat penyimpanan stok. Kan hari ni viral, semalam viral, maksudnya ada orang yang share bagaimana tip-tip simpan stok. Okey, bagi yang mampu boleh buat, boleh buat. Dan kita tak kata itu perbuatan yang salah. Tapi kita tahu ramai yang tak mampu. Untuk makan harian pun dia tak ada duit. Untuk makan besok pun masih berfikir. Lepas tu perut dalam rumah tu ramai. Contoh kan. Jadi kita mungkin boleh mulalah memanfaatkan ruang rumah. Kami juga menanam sayur, tanam macam-macam juga, cili, benda yang kita boleh makan, ulam-ulam tanam. Lepas tu kami juga menternak. Kami juga kita sebut nak mula pelihara ikan lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita menghadapi sesuatu isu yang boleh jadi panik, tolong baca banyak sumber. Bukan sumber yang satu sumber, walaupun orang berbeza, tapi sumber ke arah tu belaka, nanti kita akan jadi panik. Kita baca juga sumber-sumber yang lain, yang mana kita boleh jadi seimbang lah, menerima info tu secara seimbang.
memang yang dikongsikan adalah sebuah hadis Nabi yang bila bulan Ramadan ada keluar tiang berwarna merah, maka simpanlah makanan untuk tempoh 2 tahun ke tempoh 1 tahun ya. Okey, yang itulah antara hadis yang diwawarkan, tetapi kita dah tahu serta hadis itu dhaif dan sebahagian ulama hadis menyebutkan hadis itu adalah mungkar. Maksudnya hadis yang bukan sekadar dhaif, tapi itu hadis yang maudhu', hadis rekaan. Tapi ada yang menyatakan hadis itu statusnya dhaif. Walaupun kita tahu hadis dhaif ini boleh beramal dalam fadilat amal. Jadi subhanallah, bukan kita menolak totally, tapi kita janganlah jadi maksudnya sampai hilang pertimbangan, ketakutan, panik, ada dah anxiety, ada yang fikir macam-macam. Dalam apa jua keadaan, kita cuba jangan ada sikap pentingkan diri, sebab bahaya. Sikap pentingkan diri boleh membunuh diri kita lah, membunuh emosi kita. Itu bukan sikap bagi orang Islam lah, macam tu. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat, ada orang prep, dia fikirkan untuk keluarga besar, dan dia bukanlah fikir macam mana pun kena sorokkan tak ni. Mungkin satu masa, bayangkan ya, saya duk fikir, kalau kita ada simpan bekalan makanan yang banyak, tiba-tiba ada orang susah, orang miskin, kelaparan, anak-anak menangis, adakah saat tu kita tak akan beri apa pun pada orang? Adakah saat tu kita akan kata, tak boleh, ni untuk keluarga saya, nanti keluarga saya kelaparan? Sedangkan orang tu nak untuk sesuap nasi saja, untuk supaya tidak mati je, anak dah kebeluran. Adakah saat tu kita akan, maksudnya tidak boleh beri walaupun satu cupak? Sebab fikirkan, kita kira-kira ini cukup-cukup je untuk kita sampai tempoh sekian-sekian. Jadi subhanallah, saya pun tidak berani sebenarnya nak mengulas panjang, tapi sebab memang dah mula jadi topik hangat dan perbincangan, berpada-pada, bersederhana. Sebab kita tidak mahu berlaku monopoli lah. Orang kaya, orang mampu, habis jadi barang, jadi naik apa semua. Orang miskin bertambah-tambah miskin, orang lapar bertambah lapar. Makin tak mampu untuk beli, sebab ramai pula yang panik buying, beli, simpan, harga naik dan sebagainya. Dan kita berharap sangat kerajaan, pihak berkuasa kita mengambil tindakan yang cekap, cepat, tepat. Cekap, cepat dan tepat. Subhanallah, anda memang bertanggungjawab. Pemimpin, pihak kerajaan sangat sedar akan perkara yang sedang berlaku, dan memang kena buat sesuatu untuk memastikan bekalan makanan untuk rakyat cukup. Memanglah ada yang istilah, jika pemimpin kerajaan tak mampu, tak boleh nak diharap, kita lah kena survive sendiri. Terpulanglah masing-masing nak sebut, nak cakap apa, tetapi tetap kerajaan. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, pemimpin dan kerajaan lah yang patut main peranan yang besar dalam situasi ni. Tiba-tiba petang-petang cakap pasal ni kan. Sebab tadi bila pergi rumah kawan tu, ada ziarah rumah kawan pun cakap pasal ni. Jadi duk fikir-fikir, kembalilah kita kepada bagaimana cara kita dulu, mak-mak, ayah, nenek kita apa semua kan, survive sendiri. Macam tu lah, insyaAllah. Itu mungkin salah satu cara, walaupun makan masa, tapi ia boleh berterusan lama. Okey, sahabat-sahabat, Masya Allah, ada lebih kurang dalam 30 minit lagi. Saya nak tengok soalan. Jom kita buat soal jawab. Okey, saya nak tengok komen. Okey. Subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Pergi mana tu? Daripada Melaka nak balik Seremban. Okey, hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Okey. Buat takat mampu niat untuk survive dengan anak-anak masih kecil. Ya, boleh. Ya, buatlah. Secara sederhana boleh simpan. Bukan kata tak boleh. Kami pun memang simpan, beli susu banyak-banyak sebab target untuk 1 bulan. Kadang sebab nak mudahkan kan. Beras pun beli terus kan, mihun apa semua, itu kita dah selalu buat. Persiapan bekalan simpanan makanan tu memang selalu buat. Okey, subhanallah, niat ingin berkongsi, bukan makan seorang-seorang, sama-sama kongsi ya. Siapa yang contohnya sekarang ni kan, bila dia tanam, saya perasan macam ni. Bila contoh kami kita tanam sayur contoh, kita niat nak berkongsi dengan jiran, sayur tu akan subur.
Kalau kita tanam kacang panjang kan mudah juga. Kacang panjang ni, yang penting dia ni, kacang panjang ni pokok yang menjala. Kalau ada pagar rumah yang besi, elok lah tu, dia menjala, memang subur. Bila niat untuk berkongsi, dia jadi subur. Sama juga binatang, bila kita niat. Itu yang kami pelihara anak, bila dah besar, macam kita dah makan apa semua, kita bagi orang, macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu, itu. Okey. Subhanallah, jangan salah faham pula. Ya, ulasan kena dengar ulasan tu secara penuh. Okey, semua berlaku kemari sebabkan dunia akhir zaman. Ustazah semua banaik semua. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, saya sekarang buka peluang. Jom sahabat-sahabat bertanya apa-apa soalan, saya cuba jawab. Macam mana nak simpan makanan yang ada tarikh luput? Yang tu memang ikut tarikh luput lah kan. Bahaya kalau tak ada tarikh luput. Tapi makanan ni kalau letak dalam sejuk beku 2 tahun 3 tahun pun tahan. Sejuk beku ni kita tahulah ya, kalau ada freezer sejuk beku, memang makanan tu akan tahan lama daripada tarikh asal. Gitu. So benar-benar prep tu apa Ustazah? Okey, sebenarnya untuk menghadapi apa jua fitnah akhir zaman. Fitnah ni maksud dia ujian. Untuk menghadapi ujian akhir zaman, sebenar-benar preparation ataupun persiapan adalah persiapan iman. Persiapan iman. Kalau anda tak berubah, kalau kita tidak berhijrah, kalau kita tidak berubah dari sudut amal soleh, dari sudut iman, sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kematian itu tidak akan lambat sesaat atau tidak akan cepat walaupun satu saat. Kita buat preparation tentang sesuatu yang belum pasti, yang jangkaannya kemarau, terputus bekalan makanan, kebuluran. Itu perkara yang belum pasti, walaupun akan berlaku, tapi belum pasti berlaku tahun ni, tahun depan. Maksudnya belum pasti. Yang pasti adalah kematian. Subhanallah, untuk menghadapi fitnah Dajjal yang Nabi tinggalkan dalam hadis yang sahih adalah berkenaan dengan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kemudian ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan sebelum bagi salam, kan, selepas kita innaka hamidum majid. Maksudnya selepas kita dah habis tahiyat, sebelum bagi salam, jangan lupa tinggalkan doa apa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu memang daripada hadis Nabi SAW, doa yang Nabi suruh kita baca sebelum bagi salam. Selepas innaka hamidum majid, tuan-tuan sekalian boleh Google cari doa Nabi selepas bagi salam. Sebelum bagi salam. Duduk tahiyat akhir tu, lepas innaka hamidum majid, kan, innaka hamidum majid, lepas tu sebelum bagi salam tu baca doa tu, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon perlindungan daripada fitnah hidup dan juga fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Jadi Nabi tinggalkan kita wasiat bila nak menghadapi ujian akhir zaman. Ujian apa pun, ujian kelaparan, ujian akidah, ujian dari segi psikologi, dari segi mental, dari segi fizikal, ujian peperangan, nanti keluar macam-macam lah. Tapi kita tak tahu ni kita sempat ke tidak. Kita tidak ada, walaupun ada yang dah keluarkan tarikh, keluarkan tanda, keluarkan macam-macam, yang penting kita buat persiapan saja. Subhanallah, muslimin-muslimat. Tapi persiapan utama, macam ada yang tanya soalan ni, apakah persiapan utama Ustazah? Persiapan iman, persiapan akidah. Sebab ujian ni adalah untuk menguji sejauh mana kita ni beriman, percaya. Iman itu percaya, beriman, percaya kepada Allah, kepada hari akhirat, dan bagaimana kita berusaha untuk dapat husnul khatimah. Bagaimana kita berusaha untuk mati dalam keadaan dapat redha Allah. Sebab kita bimbang tuan-tuan sekalian. Ramai orang buat prep,
kalau sekadar buat persiapan untuk fizikal, makanan tu fizikal ya. Kena ingat, preparation fizikal tu, makanan tu fizikal. Tapi untuk kita berjaya menempuh ujian akhir zaman, ataupun ujian ataupun fitnah dajjal, ataupun apa juga ujian kematian, ujian hidup, adalah iman. Macam mana nak meningkatkan iman ni? Tak ada cara lain. Mesti dengan ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Majlis ilmu, tuan-puan sekalian. Majlis ilmu. Sebab itu terlalu banyak hadis Nabi tentang kelebihan majlis ilmu. Banyak, sangat banyak hadis-hadis Nabi tentang kelebihan majlis ilmu. Okey. Ustaz ni ada yang tanya, Ustaz, saya nak tanya, nak lagi tajuk Ustazah. Bolehkah solat sunat sebelum solat qada? Buat terus menerus boleh tak Ustazah, baru buat wirid? Terima kasih Ustazah kalau dapat. Okey. Ni Junainah Nur tanya, saya nak tanya lah di tajuk Ustazah, boleh kan? Boleh. Tentang solat Ustazah, kalau kita solat sunat sebelum dan selepas, wajib qada buat terus menerus, boleh tak Ustazah, baru buat wirid? Boleh. Jawapannya boleh. Okey, contoh gini. Lepas solat zuhur, dia buat solat sunat selepas. Lepas buat solat sunat selepas zuhur, dia pula buat solat qada. Selepas wajib qada. Jadi, boleh tak lepas tu bawa wirid? Boleh. Sahabat-sahabat, wirid lepas solat adalah sunat. Sunat apa? Ya, sunat lah berwirid. Zikir tu memang sunat. Jadi bila masa kita boleh berzikir. Tapi ada zikir-zikir yang dibaca. Contohnya ayatul kursi. Lepas tu ada zikir-zikir lagi yang daripada hadis Nabi dibaca selepas solat. Jadi ada orang lepas solat bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia terus bangun solat sunat. Lepas solat sunat, dia terus sambung solat fardu. Jadi jawapannya, boleh ke tidak? Boleh. Bukan solat qada, sorry. Lepas solat sunat dia buat qada pula. Dia solat zuhur, solat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat solat sunat. Lepas tu dia buat solat qada pula. Jadi jawapannya boleh. Lepas tu baru nak zikir. Ustazah, ada lepas solat tu penat tak zikir, tak wirid, boleh ke? Boleh. Sebenarnya solat itu sendiri dah zikir. Dalam solat kan ada zikrullah. Dalam solat ada bacaan Al-Quran. Dalam solat ada doa. Sebab itu sebenarnya kalau kita ni rajin solat, kita sebenarnya dah selalu melazimi apa? Kan kita mula solat dengan Allahu Akbar. Lepas tu kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu pun zikir. Itu zikir tu. Zikir ni apa? Memuji Allah, menyebut nama Allah. Lepas tu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doa. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan hanya padamu daku menyerah diri, memperhambakan diri, beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah daku meminta pertolongan. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, solat itu sendiri dia adalah susunan, rantaian, untaian antara zikrullah, kemudian doa, kemudian Al-Quran. Baca Al-Quran, Al-Fatihah, baca 3 kul. Jadi satu ibadah yang lengkap. Lepas solat, bagi salam, kurang-kurangnya bacalah ayat kursi. Sangat rugi tak baca ayat kursi. Itu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa setelah solat fardu, setiap kali lepas solat fardu lalu dia membaca ayatul kursi, tidak ada yang menghalangnya dengan syurga melainkan kematian. Dia tak masuk syurga sebab belum mati je lagi. Maksudnya kita cubalah istiqamah, sahabat-sahabat. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, kalau kita rasa macam ambil masa lama lah kalau nak zikir, nak wirid, jadi mana lebih utama, nak zikir, nak wirid ke nak qada salat? Qada salat lah lebih utama. Ada yang Ustazah, bila saya dah solat sunat apa semua, saya rasa macam masa dah lama, lepas tu tak sempat. Ataupun dia tanya, mana nak buat Ustazah? Nak solat sunat 2 rakaat qabliyah selepas dan sebelum, ataupun utamakan wirid dan doa? Kalau saya jawab solat sunat tu lah. Sebab dalam solat tu sini ada doa, ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Kita baca Quran dalam solat, kita zikir dalam solat, kita berdoa dalam solat. Betul tak tuan-puan sekalian? Kalau kita fikir, Masya Allah. Okey, seterusnya ada soalan lain.
teringat pula tanaman saya. Semoga semuanya hidup subur walaupun saya tak ada di rumah sekarang. Hasilnya saya dah pesan pada jiran, ambil lah. Ya. Siapa menanam untuk niat berkongsi, tanamannya subur. Siapa menternak berniat untuk berkongsi, subur, ternakan dia akan sihat-sihat. Subhanallah, Allahu Akbar. Persiapan iman, akidah. Ya, subhanallah. Seterusnya husnul khatimah. Persiapan iman dan akidah perlu diterapkan. Kalau kita nak sebut, ada orang kata Ustazah sebut, ada orang kata umum sangat lah. Persiapan iman dan akidah tu umum lah Ustazah. Cuba bagi contoh macam mana nak persiapkan iman. Macam mana bagi tip praktikal, macam mana nak persiapkan, nak siapkan iman. Saya pun jenis orang yang praktikal tu apa sekian. Sebab tu kalau ceramah tu, kalau orang kata saya mudah faham. Sebab saya suka bagi contoh yang nampak. Bukan saya suka, memang perlu. Bukan sebab suka lah, memang perlu. Kalau tak, ceramah ataupun penyampaian tu dia jadi kita dengar tapi kita tak tahu nak bertindak apa lepas tu. Jadi kalau satu pengisian atau ceramah tu dia membuatkan kita tahu nak buat apa, maksudnya ia satu pengisian yang praktikal lah. Sebab praktikal maksud beramal. Kita boleh beramal dengan ilmu tu. Okey, tuan-puan sekalian, bila sebut persiapan iman, persiapan akidah, kita dah sebut iman tu maksud dia apa? Percaya. Akidah tu maksud dia ikatan. Ikatan kita dengan Allah kena kuat. Okey. Jadi macam mana kita nak meningkatkan sistem kepercayaan kita kepada Allah? Kalau kita mati dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Saya teringat ni sahabat-sahabat, terutamanya pada wanita. Ada kawan saya cerita, dan saya kawan saya cerita macam ni. Tapi saya akan kaitkan dengan praktikal iman tu. Kawan saya cerita gini. Kawan saya tanya saya, kawan baik lah tanya dalam WhatsApp kan. Kawan baik. Dia tanya saya, dia kata, Asma, awak pakai gincu tak? Okey. Saya kata saya pakai, tapi kat rumah lah sekali-sekala kan, nak berhias depan suami gitulah. Awak tak pakai? Tak, saya tak pakai. Nampak macam pakai je. Macam tu kan. Macam masa live tu nampak macam, mungkin kadang-kadang live ni saya tak pernah buat filter. Sama juga dekat TikTok. Tapi saya rasa TikTok ni dan juga FB ni, walaupun kita tak guna filter, IG pun tak pernah guna filter. Tak pernah guna filter. Tapi dia tetap ada filter yang auto filter kot. Jadi itu yang nampak macam flawless lah, nampak gitu, nampak gini. Saya kata tak pakai. Lepas tu dia tanya apa hukum. Kan kita dah sebut hukum berhias ataupun hukum berhias. Hukum berhias hukumnya harus. Faham ya? Jadi kalau nak jawab secara umum, sama ada pakai bedak ke, pakai foundation ke, pakai gincu ke, hukum asal menjaga perhiasan, maksud berhias ataupun nak kita panggil istilah apa. Saya sebenarnya, saya jenis yang boleh baca buku dan kereta. Saya duduk baca buku ni, Wanita Dambaan Syurga oleh Ustaz Muhammad Zuhdi Ahmad Khasasi, editor oleh Dr. Rohizai Arais ni. Subhanallah, buku ni tebal tuan-tuan sekalian, nampak tak? Itu yang kalau masuk kereta, itulah waktu saya boleh baca. Macam tu lah. Tu yang kadang nampak muka tu penat kan. Alhamdulillah, Allah bagi saya boleh baca. Ada orang baca sikit je pening kan. Saya memang pada dulu, kalau balik masa belajar dekat Ma'had dulu kan, encik suami, saya dulu sekolah Ma'had, saya duduk Terengganu. Lepas tu saya sekolah Mak Muhammadiyah Banat Kota Baru. Memang mesti bawa balik buku. Jadi on the way atas bas 3 jam tu, habislah satu, bukan buku sebenarnya, jujurnya novel. Baca novel, boleh habis novel. Menangis tersusudan atas bas, bengkak atas mata. Jadi novel, zaman tu novel, baca novel cinta-cintun ni. Tapi yang bukan yang teruk-teruk sangat lah. Okay. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila saya baca buku ni memang Alhamdulillah dari sudut fik, tentang bab kecantikan, tapi kita kena sambung balik lah. Memang dibincangkan pasal celak wanita, pasal gincu. Tapi saya jawab secara umum, sebenarnya Islam tidak menghalang untuk wanita mengikut fitrah dia
untuk kelihatan bersih, kemas, semua tu kita dah kupas sebelum ni tuan-puan sekalian. Jadi saya jawab hukumnya harus, tetapi tidak boleh berlebihan dan perlu mengekalkan kesederhanaan. Faham ya muslimin muslimat? Muslimat terutamanya harus, tetapi dalam situasi tidak berlebihan. Itu yang susah sikit, nak kontrol dari segi tidak berlebihan. Sebab tidak berlebihan ataupun tidak menarik perhatian. Boleh pakai tapi tidak menarik perhatian. Maksudnya warna tu warna yang natural. Kalau warna tak natural, terang dan sebagainya, ia dah menarik perhatian. Jadi sebab itu bila buat kayu ukur tidak menarik atau tidak berlebihan, ia berbeza mengikut individu. Bagi setengah individu, dia pakai merah menyala tu bagi dia biasa. Sebab dia dah biasa. Itu yang kayu ukur tu. Jadi selamatnya saya kata saya tinggalkan, supaya saya tidak, sebab benda tu dah jadi syubhah kan, benda tu jadi perkara yang diragui. Maksudnya saya elakkan teruslah. Sama juga kalau yang tanya pakai ni celak, hukumnya harus. Perempuan pun boleh pakai celak. Nak pakai di luar rumah Ustazah, boleh tak pakai celak di luar rumah? Jawapannya kalau kita rujuk pada hadis Nabi, daripada perbincangan alim ulama, harus. Perempuan pun boleh pakai, tetapi mengekalkan kesederhanaan dan tidak menarik perhatian. Masalah sekarang ni perempuan pakai celak, Masya Allah, dilukis-lukis, dibentuk untuk cantik dan nampak menarik. Pakai keliling mata, nipi-nipi, sebab kita tahu celak yang asli tu tuan-puan sekalian bagus untuk mata. Celak itu adalah pakaian sunnah, sunnah Nabi. Jadi Masya Allah, kalau pakai nipis sekadar dengan tujuan untuk menyihatkan mata, yang mana orang bukanlah nampak sangat ketara, gelap, dibentuk pula kan sekarang bentuk-bentuk apa semua. Dia kesimpulannya apa jua perhiasan yang diletakkan pada wajah ataupun kita panggil make up apa, adalah sederhana dan tidak menarik perhatian, bukan tujuan untuk menarik perhatian. Kalau pakai bulu mata palsu, bulu kening palsu, semua itu hukumnya haram. Sebab sama juga rambut palsu. Kan ada isu, ada artis yang sebenarnya pakai tudung tapi dia minta berlakon untuk buka tudung, jadi dia ambil keputusan untuk pakai rambut palsu. Tudung ni saya ingat lah. Keputusan dia pun buat, dia kata dia tak boleh nak bersetuju dengan penerbit ataupun pengarah filem ke drama untuk dia buka tudung, jadi dia pakai rambut palsu. Sebenarnya hukum memakai rambut palsu bagi wanita haram. Lelaki pun sama. Kecuali kalau rambut palsu tu dia pakai dalam rumah depan suami, tu cerita lain lah. Dia pakai rambut palsu, dipertontonkan di luar, dia banyak faktor. Oh kan yang diharamkan kan sambung rambut je. Sebenarnya sama, pakai rambut palsu pun diharamkan, walaupun tak sambung. Itu pun rambut palsu tak dibenarkan memakai rambut asli. Yang kata boleh pakai rambut palsu dalam rumah sebab suami nak tengok apa semua kan, boleh, tetapi betul-betul rambut palsu. Sebab sekarang kita tahu kan negara-negara miskin macam India, diorang kan jual rambut, diorang simpan-simpan rambut, potong jual, simpan jaga rambut betul-betul biar subuh, lepas tu jual. Sebab itu banyak di pasaran yang rambut tu memang rambut manusia, rambut orang yang telah masuk kilang apa semua, macam tu. Jadi itu tak dibenarkan walaupun untuk pakai dalam rumah. Lepas tu rambut palsu ni bagi orang yang contoh yang sakit, kan orang lelaki contoh kemo, rambut botak apa, maksudnya untuk yang perempuan duduk dalam rumah, jadi dibenarkan. Tapi kalau untuk tujuan kecantikan, untuk tujuan menutup, contohnya dia gantikan rambut palsu tu sebagai ganti kepada tudung, nak tutup rambut asal, tetap haram hukumnya, berdosa, tidak dibenarkan syarak, tak dibenarkan tuan-puan sekalian. Okey, tadi tu nak jawab apa? Okey, kawan saya ni cerita macam ni. Dia kata tujuan dia tanya saya, dia kata gini, dia cerita satu kisah benar yang di hadapan mata dia. Ni kisah benar tuan-puan sekalian. Dia cerita, dia kata Asma nak cerita satu kisah. Dia tengok depan mata dia
ada seorang wanita masa saat hidup dia memang suka sangat bersolek, bertabaruj. Saya sebut secara umum, tuan puan saya jangan salah faham. Solekan yang bersederhana supaya wajah tu tak dilihat kusam, wajah tu segar, wajah tu sedap mata memandang, maksudnya secara sederhana, maka ia dibenarkan syarak. Yang haram adalah tabarruj. Apa maksud tabarruj? Sebab ini disebut di dalam Al-Quran, larangan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujal jahiliyah, tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Macam mana masuk tabarruj ni? Mereka berhias, menghiaskan wajah, menghiaskan tangan, jari, menghiaskan tubuh badan mereka dengan perhiasan yang boleh menarik perhatian, yang boleh menambahkan lagi kecantikan sedia ada sehingga menarik perhatian, boleh menaikkan syahwat kepada bila lelaki memandang. Contohnya macam tu. Jadi sahabat-sahabat muslimin-muslimat, saya nak cerita kisah benar ni. Kawan saya ni cerita, dan saya dah tanya dia. Saya kata memang tengok sendiri ke? Dia kata dia tengok sendiri. Dia kata ada seorang wanita ni masa hayatnya memang suka sangat bersolek. Memang, dan kulit dia putih, maksudnya cerah, dan suka bersolek. Memang bersolek lah, tabarruj. Yelah, dengan lengkap kot, dengan pemerah pipi, dengan eyeshadow apa semua gincu. Kita tak tahu lah macam mana. Saya tak tanya detail lah dia bersolek macam mana. Tapi dia kata dia tengok bila meninggal, saat dia menjadi jenazah, dia kata dia sendiri terkejut dan rasa insaf. Sebab wajah kawan tu, dia kata yang meninggal ni mungkin lebih kurang sebaya, wallahualam, dia kata kawan tu. Tapi kita nak menilai pun tak boleh kan, nak menilai. Tapi ambil intibat lah daripada kisah ni. Dia kata sebab kulit dia putih bersih. Dia kata kulit dia cerah, cuma dia suka bertabaruj, dia suka bersolek ni, berlebihan ni, solek berlebihan ni, yang tidak ikut syariat ni. Jadi kulitnya ketika lepas sebab dia pergi, kawan kan, dia pergi ziarah masuk saat kematian, masa sebelum dikuburkan. Subhanallah, dikatakan apa ni, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, menjadi bertukar menjadi hitam, gelap hitam, muka jadi hitam. Dia sendiri tengok, dia rasa macam terkejut. Sebab kita ada pengalaman tengok banyak jenazah kan. Kita tengok arwah itu, arwah ni, kita sendiri ada pengalaman, saya sendiri ada pengalaman. Banyak jenazah kita tengok bila saat kematian, kita tahu kalau mayat tu memang pucat, tetapi wajah tu kita boleh nampak wajah yang tenang, wajah yang bercahaya. Ada yang nampak macam tidur. Jadi dia rasa macam kontra sangat. Saat hidup dia cantik, putih, bersih apa semua, tapi macam mana bila saat meninggal jadi gelap, kusam, macam kusam sangat, hitam, macam tu lah. Jadi dia sebut pada saya, dia kata, Asma, saya memang takut bab bertabaruj ni, tapi saya tetap cover juga muka saya. Sebab wajah saya kalau tak sapu langsung macam krim ke, ataupun tak sapu langsung, kalau saya tak pakai langsung gincu ke, nanti muka saya pucat sangat. Jadi memang nampak macam tak bermaya, kusam. Jadi saya kata pakailah, tapi dengan senipis yang boleh, sekadar tujuan untuk menyegarkan kelihatan muka tu ni. Dia kata betul-betul. Dia kata itu peringatan yang dia sebenarnya tanya saya, lepas tu dia cerita balik apa pengalaman dia berhadapan dengan situasi tersebut. Jadi dia kata saya terus fikir, saya kata ya, memang kita sebenarnya yang kita perlu fikirkan bagaimana ya wajah kita ni nak bercahaya di mahsyar kelak. Bagaimana wajah kita ni nak bercahaya, bagaimana kita nak dapat husnul khatimah. Sebab saat kita hidup, kita kan sibuk untuk mencantikkan fizikal kita, sibuk nak berpenampilan indah, menarik. Suka kan, pujian tu satu ujian. Memang suka dipuji, suka gini-gini. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, saya kira paling utama kita ni jaga kebersihan, jaga kesihatan kulit, badan kan, kontrol makan. Lepas tu buatlah perkara-perkara yang boleh mendatangkan keindahan semula jadi. Itu maksud saya, keindahan semula jadi. Ia kan daripada dalaman. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, hari ini orang memang obses untuk dilihat
cantik, menarik, obses sangat, makan macam-macam produk untuk tujuan tersebut, buat macam-macam rawatan untuk tujuan tersebut, pakai macam-macam ditempel untuk tujuan tersebut. Jadi subhanallah, bersederhanalah kita. Masya Allah, dalam kita menyolek, bersolek, walaupun ada orang kata jemu dah dengar ustazah ni, asyik cakap pasal tabarus, asyik cakap pasal bersolek, asyik cakap pasal ni kan, ustazah ni tak ada benda lain, asyik nampak kesalahan orang je. Saya kan semalam kan tegur pasal joget-joget tu, tuan-puan sekalian, kalau mazhab Syafi'i kita berjoget, menari-nari, mari kita sebut sikit ya. Mazhab Syafi'i kita berjoget, menari-nari, hukum asalnya adalah harus. Harus, boleh berjoget, menari-nari ni boleh. Tapi dengan syarat, ada syarat. Maksudnya kalau lelaki pun sesama lelaki, kalau perempuan sama perempuan, jadi boleh je nak berjoget, menari tapi sesama perempuan. Itu pun ada syarat lagi. Walaupun berjoget menari sesama perempuan, tidak sampai menjatuhkan maruah, tidak sampai menggairahkan, tidak sampai berpakaian mendedahkan aurat, walaupun sama perempuan pun ada kawalan. Selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, hukum asal berjoget ataupun menari adalah makruh. Maksudnya, mazhab lain menyebutkan menari ke berjoget ke, hukum asalnya adalah makruh kerana boleh ia ada satu perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah. Maksudnya, contohlah kita kata orang lelaki tak apa berjoget, kita kata contoh. Tapi bayangkan kalau encik suami saya berjoget khalayak ramai, encik nak tak berjoget depan orang ramai? Okay. Contoh kan, maksudnya kan dengan pakai maksudnya dia sebenarnya dia gini, ada tarian-tarian yang tertentu yang tidak menjatuhkan maruah, mungkin tradisional ke kan, faham kan? Tapi macam bayangkanlah kalau berjoget ya, sebab itu hukum asalnya makruh. Maksud makruh ni bukanlah berdosa besar, tapi tidak disukai, gitu. Jadi apa hukum wanita menari berjoget, sama ada di khalayak ramai secara fizikal ataupun di alam maya? Saya ni tak, kalau nak baca perbincangan daripada kitab itu, kitab ni, alim ulama ni, ulama tu, mazhab ni, kesimpulannya wanita haram hukum seorang wanita, saya sebut wanita ya, untuk menari berjoget, menggoyang-goyangkan badan, meliuk-lintukkan badan. Dan biasa menari berjoget, dia melibatkan pergerakan badan yang akan menampakkan bentuk badan, yang akan menampakkan liuk lentuk liuk, macam tu lah, yang akan menampakkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kejap. Okay, sekejap. Jadi hukumnya adalah haram. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Macam mana Ustaz? Depan sikit depan sikit. Okay. Subhanallah. Okay, kita kejap lagi akan sampai. Sebenarnya kami dah nak sampai dekat rumah, jadi kita akan berhenti sekejap kat mana untuk menghabiskan ni. Boleh? Boleh isi minyak. Boleh isi minyak. Okay, isi minyak. Okay. Jadi sahabat-sahabat, hukumnya memanglah nak sebut hukum ni macam susah akhir zaman ni nak sebut hukum. Semuanya macam sama-sama, tak elok, tak manis. Tapi hukum sebenarnya secara jelas dan direct, bila saya duk baca beberapa hari ni, duk buka kitab, baca dalam ni pun, hukum menari seorang wanita menari di khalayak ramai di depan lelaki ajnami, lelaki asing, sama ada terbuka di Malaysia ataupun di luar, hukumnya adalah haram kerana tarian akan melibatkan pergerakan yang akan memperlihatkan bentuk-bentuk badan dan boleh menimbulkan syahwat bagi lelaki normal, bagi lelaki memandang. Walaupun ada yang lelaki kata tak naik pun syahwat, biasa je tengok, tak naik syahwat pun biasa je. Biasa je tengok. Sekarang ni bagi mata lelaki yang selalu tengok maksiat, bila tengok maksiat dah tak rasa apa,
memang tu lagi parah lah namanya. Dah sakit tenat dah, dia punya iman tu dah tenat. Bila tengok maksiat tak rasa apa-apa, macam tu, itu bahaya. Jadi tak boleh buat kayu ukur. Tak boleh nari. Kamu naik nak nari depan lelaki, lepas tu tanya, naik syawak ke? Tak. Okey, jadi tak ada masalah. Syariat bukan diukur begitu. Bukan kayu ukurnya penilaian daripada pandangan manusia, tetapi ia memang satu bentuk peraturan daripada Allah. Islam menggariskan secara jelas. Jadi saya menasihati diri saya dan saya berdoa supaya diri saya sendiri, anak-anak, zuriat keturunan, wallahu alam, kita doalah banyak-banyak supaya tidak terlibat. Sebab kalau dulu menari-nari, joget-joget ni kan penari je, penghibur. Tapi sekarang ni semua orang awam, semua menari, berjoget apa semua. Jadi memanglah ramai juga yang kata, ustazah, saya sendiri cikgu di sekolah, ustazah saya guru, saya sendiri malu sebab sekarang ni cikgu-cikgu pun guru-guru pun memang dah terlibat menari. Lepas tu pelajar pula yang tengok cikgu-cikgu menari. Cikgu naik pentas, menari, berjoget. Sekarang ni anak-anak, murid-murid, pelajar-pelajar tengok. Macam tu lah. Jadi murid-murid, pelajar-pelajar, kita tanpa sedaya budaya hedonism. Maksudnya budaya hedonism ataupun kegilaan terhadap hiburan ni, kita tak sedar memang dah terlalu berlebihan dan melampau. Sahabat-sahabat sekalian, dah sebenarnya melampaui batas, tetapi sebab dah jadi biasa, tak rasa berdosa. Dan sebab biasa, tuan-puan faham ya, sebab biasa. Itu bahayanya bila dosa dinormalisasikan, bila maksiat dinormalisasikan, tak rasa bersalah dan tak rasa malu, tak rasa berdosa. Jadi kalau kata sikit-sikit, macam mana? Sikit-sikit boleh tak? Berdosa tak? Sikit-sikit je, tak ada goyang-goyang sangat, buat pergerakan sikit. Saya jawab wallahualam. Kita boleh nilai sendirilah ya. Boleh nilai sendiri. Bagaimana sama juga dengan kata suara wanita ni kan. Suara wanita hukumnya tak aurat. Tapi macam perbincangan tentang nasyid, contohnya penasyid wanita, memang ada penyanyi ataupun penasyid wanita, memang ada khilaf tentang hukum. Tetapi yang jelas, apa-apa bentuk macam nyanyian, kalaulah seorang wanita itu dia menyanyi dalam keadaan suara tidak dilengguk-lengguk, dilemah gemalai, digemesik, dan dalam keadaan tidak Sofan, kenapa buat macam tu Sofan? Fatimah, Messi Fatimah. Okey. Allahu Akbar. Itulah Fatimah. Mana dah tudung Fatimah ni Okey, kejap. Fatimah ni umurnya 2 tahun lebih ya. Tapi budak-budak kan. Apa dia? Ya. Kejap. Fatimah. Ya. Okey. Okey, kejap Fatimah. Minat sudahkan ni? Okey. Boleh tak Fatimah? Okey, ya, Fatimah duduk belakang, boleh? Boleh. Apa habis? Ya. Habis what? Habis isi minyak. Habis minyak? Ya, habis isi minyak. Okey, sahabat-sahabat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, bye-bye. Okey. Okey, bye-bye Fatimah. Okey, subhanallah. Okey. Nampaknya Uminya nak kena berhentikan dah. Okey, jap. Nama siapa? Tima. Okey. Tima. Sakit? Okey. Pu. Okey. Kaki. Okey. Fatimah kena duduk. Ya. Okey, dah. Okey, sahabat-sahabat, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita, masya-Allah.
Tadi sampai dekat mana? Hana dah bangun? Hana tidur? Hana dah bangun? Okey. Fatimah bulan 8 sebenarnya hujung. Hari last bulan 7 dia cukup 3 tahun. Sekarang bulan berapa? Bulan 5. Lagi lebih kurang 3 bulan lah Fatimah akan berumur 3 tahun. Dia pergi tadika dah. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, kami dah dekat dengan rumah ni. Suami tengah isi minyak. Jadi pasal menari suara wanita, hukum wanita bukan aurat suara. Boleh bercakap macam ni kan, ada keperluan kita bercakap. Tapi kalau menyanyi, contoh menyanyi ataupun bernasyid di khalayak ramai dengan syarat tidak dilenggukkan suara, dengan suara yang maksudnya boleh memberi manfaat macam qari'ah semua tu, dengan tidak ada lengguk bentuk badan apa semua, itulah ada sebagai ulama yang mengatakan harus dibenarkan dengan syarat yang ketat. Jadi kalau kita tengok penyanyi-penyanyi wanita kita, tak tahulah cukup tak syarat kan. Penasyid wanita pun kena jaga. Islam ni bukan agama yang mengongkong ya, tetapi yang menyalurkan fitrah itu mengikut fitrah, mengikut syariat. Jadi supaya nak menjaga dan memelihara kemuliaan dan kehormatan wanita, macam tu. Jadi siapa yang sama ada lelaki, bahkan terutamanya wanita yang menari berjoget tu sebenarnya sedang menjatuhkan maruah. Walaupun anda rasa maruah anda tidak jatuh, anda semacam biasa, okey, mungkin anda sendiri tidak sedar betapa tingginya nilai maruah wanita Islam dan lelaki Islam. Jadi harap kita dapat sesuatu. Jika kita akui kita buat salah, kita bertaubat, lepas tu kita cuba tinggalkan. Semua orang buat salah. Jadi orang yang paling baik, Nabi SAW bersabda, setiap manusia itu al-khata'un wa khairu khata'in, setiap dan sebaik-baik yang membuat kesilapan ataupun dosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi saya pun banyak buat dosa, buat maksiat, buat salah. Time kita buat salah, kita buat dosa, kita akui dan kita buat perubahan. Jadi subhanallah, siapa yang dah terjoget apa semua, termenari depan khalayak ramai, lepas sekian-sekian, jika anda dah ada rasa sedikit sentuhan terasa dengan teguran-teguran, menunjukkan kita masih ada kesedaran. Tapi sambutlah teguran itu dengan buat perubahan, bukannya dengan terus menafikan dengan pelbagai ayat. Alah hiburan je, alah kolotnya, alah tak up to date, alah asyik cari salah orang. Sebenarnya memang banyak ayat-ayat yang boleh menyedapkan hati kita bila kita berada di situasi macam tu kan. Tapi Masya Allah, kejap. Okay, kejap. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak semua. Sekadar perkongsian santai petang, on the way balik, dan alhamdulillah kami sudah hampir dekat dah. Terima kasih banyak-banyak. Berjumpa besok kuliah Riyadhus Shalihin jam 7 hingga jam 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hasnah Manjid, terima kasih bagi jawapan daripada mana ke mana. Jadi alhamdulillah, berjumpa lagi esok pagi jam 7 dan kuliah Riyadhus Shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Jangan harap-harap tak salah faham dengan segala penerangan dan sebagainya. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.